Tuan-tuan perasan tak? Kita terjemah separuh, larikan seluruh makna. Sebab itulah Masya Allah, orang hari ini mengaji tetapi tak kait dengan Allah. Orang membaca tapi tak kait dengan Allah. Orang menuntut ilmu tak kaitkan dengan Allah. Sebab kita duk iqra. Bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi lengkap, barulah betul. Kadang-kadang saya pergi ke setengah tempat yang agak Islamik, ya, universiti ke apa, saya tengok sebesar-besar tidak iqra. Saya cari di mana bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab kadang-kadang dia buat atas kolam kan. Saya rasa nak selam kotlah bawah air tu ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi bila ada iqra saja tuan-tuan, belajarlah kita. Contoh tuan-tuan, saya pergi ke sekolah. Mungkin ada di sini guru Saya tanya pada cikgu-cikgu, berapa orang di sini yang mengajar agama? Agak-agak siapa angkat tangan tuan-tuan? Agak-agak Ustaz, Ustazah. Cikgu-cikgu angkat tangan tak? Saya ajar biologi saja. Sedangkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, biologi dengan nama Allah. Barulah ketika manusia mempelajari ilmu yang merupakan benih untuk sebuah masyarakat, telah ada Allah dalam ilmu mereka. Bila Allah ada dalam ilmu, bila amal, Allah ada dalam amal. Kita ilmu pun dah berlaku, orang kata apa dia? Compartmentalization of knowledge. Maknanya dah pisah dah tuan-tuan. Allah ini biologi saja, ini chemistry saja, ini bahasa saja, ini Inggeris saja. Masya Allah. Bukankah biologi untuk supaya manusia kenal Allah, fizik supaya manusia kenal Allah? Masalah apa wahyu pertama tuan-tuan? Saya tanya sekali lagi. Masya Allah, mantap surau kita. Kan tak sama falsafah kita dengan tempat orang yang hanya faham separuh. Baik, semua yang saya kasih sekarang bermula turunnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Berhenti wahyu tuan-tuan. Agak-agak berapa lama wahyu berhenti untuk datang wahyu kedua tuan-tuan? Agak-agak di malam ni tuan-tuan. Kita go through sekali je. Berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa lama tuan-tuan? Agak-agak je tuan-tuan. Tak apa, supaya laju perbincangan kita. Berapa tahun? Biar waktu lama sangat tu. Nabi hidup pun berapa tahun je lepas tu. Itu jawab macam marah kan? Cakapnya kan. Jawapannya tuan-tuan adalah 3 tahun. Daripada wahyu pertama ke wahyu kedua, jarak masa adalah 3 tahun. Tengok apa dikatakan oleh Imam Ibn Kathir dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan tentang nuzulul wahyi. Maknanya turun tuan-tuan 3 tahun kemudian barulah turun surah yang kedua. Ayatnya adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat tersebut turun dan kemudian barulah turun selama 23 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tak naklah berbincang benda yang terlampau teknikal. Kita ambil roh je tuan-tuan. Kita ambil roh. Kan? Baik. Tentu bila nuzul Quran ni tuan-tuan, tadi kita katakan bahawa rupanya pada 10 yang terakhir nanti kita akan banyak bercakap tentang Lailatul Qadar. Pada saat itu kita akan rasa agungnya Quran. Agungnya Quran. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna hamalatal Quran tahta dhil arshillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamalah Quran, orang yang memikul Al-Quran, akan Allah letakkan di bawah lindungan Allah di hari kiamat
ketika tidak ada sebarang lindungan melainkan hanya lindungan Allah, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan orang-orang yang suci dan terpilih. Jadi hari ini tentulah bila kita duduk dalam majlis bercakap tentang turunnya wahyu, kita nak, wahai Allah, jadikan kami daripada para hamalatul Quran. Amin. Amin ya Rabb. Baik. Untuk kita menjadi hamalatul Quran, tuan-tuan, ada 6 tahapan untuk kita capai supaya kita menjadi orang yang hamalatul Quran. Maknanya bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jom sekali lagi tuan-tuan, ada 6 saya sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Quran ni tuan-tuan ada benda nombor 1 yang kita kena buat. Apa agaknya ya? Ya, saya kumpulkan jawapan tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan risau, tak ada siapa dalam bilik ini yang akan rasa salah bila dia bagi jawapan. Saya dengar baca. Sebab kita ada 6 ni tuan-tuan. Nanti kita akan susun. Tapi saya senang cari nombor 1. Yang kedua, faham. Masya Allah. Lagi? Ya, amal. Masya Allah. Lagi tuan-tuan? Hafaz. Masya Allah. Masya Allah, saya suka lah surah Hamidin. Sebab macam prepare kan. Macam sebelum ceramah ni tuan-tuan memang study dulu ya. Sebab bila saya cakap tepat. Masya Allah. Saya baru lagi ceramah untuk pelajar universiti yang 4 flat tuan-tuan, yang markah dia penuh A+. Dan saya tengok ini kiri tu ada kat sini. Masya Allah ya. Sebab bila jawab tepat, walaupun malam dah tuan-tuan. Saya bayang kalau pagi-pagi tak tahulah ni, saya rasa pencarah kena duduk bawah tuan-tuan, ramai-ramai duduk atas kursi ni kan. Cara-cara tu ada, alhamdulillah. Apa lagi tuan-tuan? Cuma saya sedang cari nombor 1. Tapi tak apa, kita kumpul dulu. Hafaz saya dah dengar, amal saya dah dengar, baca saya dah dengar. Katanya kenal huruf. Ya tak ya juga kan. Nak baca macam mana tak kenal huruf ya. Sebab tu nak mula dulu dengan alif di atas kita dululah. Anak-anak kita dah pakai Iqra kan. Tak payah sebut, tengok, sebut. Kita tengok, sebut apa kita tengok. Dia tengok terus sebut dia punya result. Jadilah Iqra kan. Okey lagi tuan-tuan, saya sedang cari nombor 1 dia tuan-tuan. Al-Quran ni ada benda nombor 1 dia. Ya? Ya, kena belajar. Masya Allah. Belajar. Nombor 1 lagi tuan-tuan. Baik, Al-Quran itu adalah mukjizat. Okeylah. Tapi bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran yang kita ceritakan ni. Baik, Masya Allah, Al-Quran adalah mukjizat ya. Mungkin kalau saya benarkan sedikit, tuan-tuan akan beri takrif seperti mana yang diberikan oleh ulama usul at-tafsir. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati amini Jibril al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wa mukhtatam bi suratin Nas. Saya tahu dah memang tuan-tuan kalau bagi je saya izin mesti tuan-tuan keluar point tu kan. Tapi sebab saya tak nak panjang, definisi yang sedikit disebutkan tadi, Masya Allah, adalah definisi Al-Quran. Sekarang saya nak kita semua yang nak mengambil manfaat daripada Al-Quran sampai hari akhirat. Quran akan menyebabkan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1 perkara yang paling utama tuan-tuan. Jom kita cari lagi tuan-tuan. Sampai jumpa. Ya. Quran adalah syafaat. Quran adalah syafaat. Dia macam tadi lah, mukjizat, syafaat. Ni tuan-tuan, apa yang kita punya interaksi dengan Quran? Okey. Saya dah mula dah nak dapat tuan-tuan. Dah dekat dah tu tuan-tuan. Percaya? Sikit lagi tuan-tuan. Baca dah tadi, baca dah. Tuan-tuan saja je kan. Saja lambat-lambat supaya sekianlah saja. Habis dah ceramah kita, Masya Allah. Masa kita belajar matematik memang macam tu tuan-tuan kan.
Lala kita penat, buat je lah jawab-jawab dah, tak ada jawapan. Nampaknya rehat dah kita, pelajar-pelajar sekalian. Kita pun Alhamdulillah balik. Semua yang dikasihkan. Ada nombor 1 tuan-tuan. Baik. Boleh ke kalau saya nak bagi cadangan? Boleh ke kalau saya nak bagi cadangan? Allah baik. Semua tempat lain tuan-tuan, kalau dia bagi cadangan, dia tak ada dengar cadangan orang lain. Tapi nama pun Hamidin kan. Memang orang selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nombor 1 tuan-tuan, Al-Quran ni, okey, saya cuba kumpulkan tuan-tuan dan saya cuba nimrahkan dia, numberkan dia, buat numbering. Baik. Sebab kita tak jumpa nombor 1, maka nombor 2 ialah baca. Dalam baca tu betul tadi, kenal huruf, dan dalam baca juga hafaz. Ya, sebab kita pun hafaz Quran kan? Oh, masya-Allah. Ya. Alhamdulillah. Maknanya tu dah memang hafaz Al-Quran. Orang yang hafaz Fatihah, dia hafal Quran insya-Allah. Sebab seluruh isi Al-Quran adalah Fatihah. Baik. Jadi baca, hafaz. Yang ketiga, tadi juga saya dengar ialah faham. Yang keempat adalah tadabbur. Tadabbur, ya, penghayatan. Kemudian yang kelima ialah amal. Terima kasih. Amal. Yang keenam adalah sampai. Dan kalau nak tambah yang ketujuh ialah perjuangkan. Perjuangkan Al-Quran. Kita dah jumpa semua nombor, tak jumpa nombor 1. Dan dia paling penting tuan-tuan. Apa agaknya? Baik. Semua yang dikasihkan, nombor 1 ialah sebelum baca ialah sayang Al-Quran. Yang nombor 1 ialah sayang Al-Quran. Kena kita sayang Al-Quran. Kemudian bila kita baca Al-Quran, orang yang sayang Al-Quran dan orang yang tak sayang atau tak bersayang, dia berbeza. Apabila kita sayang Al-Quran, kita faham Al-Quran, berbeza berbanding orang tak berapa sayang Al-Quran. Tuan-tuan, orientalis barat, untuk makluman kita, mereka boleh tulis tafsir Al-Quran jauh lebih baik pada kita. Tapi dia orang kaji Al-Quran, apa yang tak ada dalam hati mereka? Tak sayang Al-Quran. Kupasan mereka kalau kita baca sama macam Imam At-Tabari. Kita baca kupasan dia macam dalam tafsir Imam Qurtubi. Tetapi bezanya adalah mereka langsung tak sayang Al-Quran. Jadi sebab tu semua yang dikasihkan, semua benda yang akhir. Cuma tuan-tuan, saya sangat tertarik. Saya rasa saya ambil kesempatan ini jugalah. Sehari dua ni kita ditegur oleh seorang ulama daripada Mesir tentang apa yang berlaku di Malaysia tentang baca Quran. Mungkin tuan-tuan dapat kot dalam TikTok lah, dalam FB. Dapat kan? Masya Allah, terima kasih. Bayang ulama di Mesir tegur kita sebab kelihatannya, nampak ni tuan-tuan, yang kedua ni, kelihatannya kita di sini terperangkap di dalam baca dan kita tak pergi kepada faham. Kita terperangkap pada baca sebab ilmu baca ni tersangat bercabang beranting. Maka menyebabkan akhirnya orang yang dia terperangkap pada baca, lepas dia terperangkap, sepatutnya apabila kita dah mampu baca, apa makna yang kita baca. Tetapi kita tak, kita pergi kepada berlagu, kita pergi kepada seni suara, dan kita berlega dan kemudian makin jauh sehingga ditegur oleh ulama Mesir kerana kelihatannya kita dah pergi Al-Quran itu seperti taranni, macam menyanyi dah. Sehingga guru yang mengajar Al-Quran macam guru vokal mengajar penyanyi Akademi Fantasia. Sedangkan adab Al-Quran itu, Masya Allah, sama ada kita belajar, sama ada kita membaca, adabnya tetap tinggi. Al-Quran tersebut tersangat agung, dan ini ditegur. Dan kenapa? Sebab dah jadi seolah-olah kita dah berpusing hanya daerah bacaan. Maka sebab itu tadaruslah kita, maaf saya, Alhamdulillah yang tadarus, Alhamdulillah. Kebanyakan hari ni khatam kan? Tanya kenapa khatam cepat sangat? Sebab nak prepare dia.
Kalau itu sebabnya tak berapa cantik tuan-tuan. Sebab 10 terakhir itu patut lebih banyak kita baca Al-Quran. Tetapi khatam dalam masyarakat kita, khatam tutup, tahun depan baru buka. Tetapi yang saya nak cerita tuan-tuan, apabila hanya tadarus, kita duk baca tapi kita tak tahu apa erti yang kita baca, maka jadilah tuan-tuan tak ada membentuk sebarang. Sebab daripada baca, dia kena naik lagi ke atas jadi faham. Tapi kita tak prepare untuk faham sebab cabang baca terlampau banyak. Ya, dulu kita belajar tajwid kan, daripada tak betul cara sebutan sin, dia ajarlah oleh ustazah. Sampailah ke sekarang gigi dah tak ada, maka ustazah suruh sebut sin. Memanglah tak berapa tepat tuan-tuan. Sebab bukan tak boleh nak sebut, dah tak ada dia punya alat nak menyebut. Jadi betul tuan-tuan. Maka salahlah kita. Maka tak habis. Dan kadang-kadang kata, kalau tak baca ni tak sah. Kalau baca, dan akhirnya menyebabkan kita tak salah tuan-tuan, tetapi overdo, menyebabkan kita tak pergi ke daerah apa yang kita baca ni sebenarnya, apa yang Allah nak bagi tahu. Akhirnya kita hebat berlagu, seorang ni dengan lagu, seorang ni dengan lagu, tapi apa mesej yang Allah nak sampai? Dan kita tak bersedia pun untuk tahu, sebab orientasi kita hanya baca. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, bila kita hanya baca, tak hairan orang-orang yang bertadarus, kita yang baca Quran. Saya bukan nak kata jangan baca, tolong teruskan, tolong. Bahkan kita ucapkan syabas yang buat kumpulan tadarus. Tetapi tolong sekarang buka bahawa sebenarnya matlamat Al-Quran adalah untuk baca, kemudian faham, kemudian tadabbur, kemudian amal, kemudian sampai, kemudian perjuang. Dia mesti ada dia punya tangga-tangga dia. Kalau kita tak gunakan tangga, dia akan mendata, baca makin besar perimeter dia, makin besar, dan kita terus tak akan faham. Sebab tu ulama tu tegur kita, ya, sebab dah nampak kecenderungan itu di belah Nusantara. Sebab bahasa Al-Quran bukan bahasa kita. Lughah Arabiyah ala ghairu natiqina biha, bukan kalimah yang kita belajar. Maka sebabnya akhirnya kita pergi cenderung hanya pada membaca. Baik, semua yang dikasih sekalian, marilah kita cuba memahami apa yang ada dalam isi Al-Quran, sampai kerana di sanalah kemuliaan. Sebenarnya orang yang paling banyak tadarus, agaknya orang yang paling banyak Al-Quran, apa benda nombor satu yang mesti ada kat dia tuan-tuan? Jom lagi kita bincang. Kalau kita membaca Al-Quran dan kita adalah grup tadarus Al-Quran, apa benda yang mesti ada pada kita tuan-tuan? Tudung sedondon? Tak apa, boleh insya-Allah. Ya, baju tema boleh insya-Allah. Tapi ada benda nombor satu tuan-tuan. Kita suka nombor 5, nombor 6, tapi nombor satu kita lupa. Apa nombor satu tuan-tuan? Silaplah saya sebut setengah jam kan. Dah setengah jam rupanya, dah tak nak jawab dah. Jangan jawab, nanti kan mesti lupa. Dia kena cakap setengah jam je. Masya-Allah, macam mana ni ya? Boleh ke tuan-tuan kita habiskan sikit lagi? Kenapa sedih? Masya Allah jawab. Boleh. Itu macam sayu sangat tuan-tuan ya. Sikit lagi boleh ke? Masya Allah. Apa nombor satu yang mesti ada bagi para pentadarus? Apa nombor satu bagi pembaca Al-Quran? Apa tuan-tuan? Baik, saya mudahkan. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya tentang Nabi, apa conclusion? Sayyidatina Aisyah cerita tentang Nabi. Orang cerita, orang datang, golongan tabi'in, orang tak pernah jumpa Nabi, datang jumpa ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah. Maka Sayyidatina Aisyah nak cerita macam mana tentang Nabi, maka dia buat satu perkataan yang popular sampai hari ini, dikenang oleh orang, perkataan Sayyidatina Aisyah. Apa kata Sayyidatina Aisyah tentang Nabi? Masya Allah, kana khuluqul Quran. Nak ringkas cerita, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya siapa baca Al-Quran, apa nombor satu mesti dapat? Akhlak. Itu je. Kita tak faham kenapa kita makin baca Al-Quran, akhlak kita makin kasar. Kenapa kita baca Al-Quran, kita kuat tadarus, tetapi kenapa akhlak tak terbina dalam diri? Ya, sehingga Masya Allah, ni grup kita, tu grup dia, dan akhirnya
Kenapa? Sebab kita hilang punca. Kita seperti seorang musafir yang kehilangan kompas. Kita tak tahu apa patut kita pergi, ke mana destinasi, sedangkan itu patut terbina. Maka sebab itu semua yang dikasih sekalian, ialah saya pun simpati pada tuan-tuan ya. Tuan-tuan memanglah kata tak apa, tapi saya pun tuan-tuan juga adalah pendengar seperti tuan-tuan, takkan nak panjang-panjang kan. Baik, semua yang dikasih sekalian, apa nombor satu tentang Quran tadi? Sayang Al-Quran. Marilah kita doa pada Allah, wahai Allah, campakkanlah dalam hati kami sayang pada Al-Quran. Saya nak ulang 3 kali. Dan tuan-tuan ada masa tuan-tuan cakap seorang-seorang di buat self talk. Wahai Allah, campakkanlah dalam hati ini sayang Al-Quran. Wahai Allah, campakkanlah dalam hati ini sayang pada Al-Quran. Sebab tuan-tuan, ada satu rahsia sayang. Sebab sebenarnya, kalau saya nak buat contoh kan, rumah kita, siapa yang sebenarnya boleh masuk dalam rumah kita? Siapa yang boleh masuk dalam bilik kita? Isteri kita. Sebab apa dia boleh masuk? Sebab kita sayang dia. Itu word yang tak ada sebenarnya, yang kita tak perasan. Anak kita, dia duduk luar rumah ke dalam rumah? Kenapa dia masuk dalam rumah? Sebab kita sayang dia. Tuan-tuan, pencuri, tuan-tuan suruh masuk ke? Kenapa tuan-tuan tak bagi dia masuk? Sebab kita tak sayang dia. Al-Quran nak masuk kat dalam tuan-tuan, dalam ni kena sayang Al-Quran, baru Quran masuk kat dalam. Kalau tidak, Al-Quran main kat luar macam pencuri tuan-tuan. Maaf saya, hanya sekadar contoh. Dan tak masuk kat dalam seperti tak masuknya orang yang kita sayang dalam rumah. Sebab kita hanya benarkan orang yang kita sayang masuk dalam rumah kita. Al-Quran bila kita sayang, baru dia masuk dalam hati kita. Walaupun kita baca, hatta kita baca tafsir, hatta kita mengaji tafsir, tapi sayang dia tak masuk dalam hati. Saat dia tak masuk dalam hati, dia tak boleh ubah diri kita. Dia tak boleh ubah jadi benda yang baik. Maka akhlak akan jadi kasar. Maka semua yang dikasih sekalian, sekali lagi, boleh tak kita baca satu doa tuan-tuan? Saya memang nak sangat ambil kesempatan ni. Wahai Allah, doa yang Nabi kata, Nabi Daud selalu membaca doa ini sebab dia tentang sayang. Boleh ke? Baik, semua tempat lain tak boleh tuan-tuan. Masya Allah, saya tak sangka tuan-tuan kata boleh kan, dah malam ni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Amin. Doa tadi maksudnya, ya Allah, kurniakanlah aku cinta Engkau wahai Allah. Sebab sama juga kalau kita tak cinta Allah, tak masuk dalam hati kita. Cuba bayang kalau masuk Allah tu maksudnya kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah tak masuk dalam hati kita. Ya, sebab yang masuk kat dalam hanya sayang. Sayang adalah benda paling halus yang akan masuk dalam hati kita. Dan kita minta tadi, wa hubba man yuhibbuk, sayang pada orang yang sayang Engkau wahai Allah. Dan sayang pada amal yang menyebabkan kami sayang pada Engkau wahai Allah. Sebab bila Allah angkat nama Nabi, kemudian mesti Al-Quran. Sebab Nabi menjadi Nabi, dilantik menjadi Nabi kerana Al-Quran. Maka kita minta amal yang mendekatkan kami pada Engkau adalah Al-Quran. Namun Al-Quran bermula dengan sayang. Dan wahai Allah, jadikanlah sayang pada Engkau yang tertinggi mengatasi sayang pada diri sendiri, pada keluargaku. Bahkan kalau air yang sangat dingin ketika kemarau bersangatan dan saya terpaksa mati,
Kerana kemarau, maka saya lebih sayang Allah berbanding air tersebut. Semua yang dikasih sekalian, kesimpulan kita pada malam ini, pertama sekali, ya Allah, rezekikanlah kami pada nanti datangnya Lailatul Qadar pada setiap orang daripada kami, wahai Allah. Semoga kami dapat menghimpunkan amal sebanyak-banyaknya, wahai Allah. Amal yang diterima sebanyak-banyaknya, wahai Allah. Rezekikanlah setiap yang ada dalam majlis ini, ya Allah. Dan wahai Allah, pada malam-malam Ramadan, terutamanya pada nuzul Al-Quran pada bulan mulia ini, jadikanlah kami kian tambah sayang pada Al-Quran. Tambahkan sayang pada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab orang kata, tuan-tuan, saya dapat satu macam apa tu, flash yang macam tu kan. Dia kata apa dia? Kalau kita tengok Quran rumah kita berhabuk, hatimu habuknya lebih banyak. Jadi ukuran habuk dalam hati tengok pada Quran, tuan-tuan. Kalau Quran kita, Masya Allah, berhabuk, berdebu, dalam hati kita 100 kali ganda debunya, tuan-tuan. Maka sebab itu saya nak tutup ni, tuan-tuan. Saya teringat ada satu kisah. Ada seorang yang cerita ni ustazah. Actually dia cerita, saya dengar, Masya Allah, dia cerita grup tadarus lah. Yang macam saya kata, sebab tu saya suka pada mana-mana grup tadarus. Tetapi ingat, lepas ni grup tadarus, kita pergi daripada daerah baca kepada daerah faham. Bila faham, tadabbur. Bila tadabbur, amal. Akhlak, mesti akhlak Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya nak cepat saja, tuan-tuan. Maka dalam grup tadarus ni, dalam ramai-ramai itu ada seorang hajah, bukan seorang wanita ni, yang lebih kurang, kalau saya kata umurnya 70 lebih lah. Tetapi dia baru masuk Islam pada umur dia 70-an. Mana masuk Islam umur 70-an, baru masuk Islam. Dan dia datang pada semua tadarus yang ada di masjid, di surau. Yang ustazah ni ada, orang tu mesti ada. Jadi biasanya, tuan-tuan, kalau mengaji, tuan-tuan, maka mengaji sampai kat dia, ustazah dah faham, suruh langkah je. Jadi orang lain baca, tampitang dia, ustazah tak suruh baca. Kenapa? Sebab dia baru memeluk Islam dan dia tak pandai baca Quran. Namun satu benda yang sangat memberi insaf pada saya, tuan-tuan, kalau saya nak buat sendiri ya, kita sekarang kan Quran banyak kat rumah kan. Asal ada je Quran dengan wakaf ibtidak, beli. Awan Larat gaya Malaysia, beli. Apa lagi? Quran Madinah, beli. Banyak kan Quran. Tuan-tuan ingat tak masa kita, masa ni yang muda-muda ni tak berapa nak faham mungkin. Masa kita dulu-dulu, Quran dia, Masya Allah, kadang-kadang kulit dah tercabut, gam balik, tuan-tuan, hak koyak. Itulah sebab kita lunyai pakai, tuan-tuan ya. Walaupun tak banyak mana, tetapi sebab kita satu tu. Hari ni Quran ni sama sekarang pakai ni kan. Lagilah tak lunyai langsung lah, tuan-tuan ya. Jadi nak ceritanya, dia dapat hadiah ketika masuk Al-Quran, masuk Islam, Al-Quran yang sangat cantik. Tapi ketika ustazah tu tengok sekarang Quran tu, Masya Allah, dah lunyai. Dia boleh baca ke tadi? Tak. Tapi tuan-tuan, apa berlaku kat dia? Ketika tadarus, dia akan tanya muka surat berapa. Kan mula daripada muka surat pertama dan sampai habis muka surat akhir. Nanti tadarus lain, muka surat pertama dia akan buka. Tapi apa yang ada pada mushaf Al-Quran dia mungkin berbeza dengan mushaf yang ada di rumah kita. Sambil orang baca, tuan-tuan, seorang-seorang baca, dia hanya dengar tapi dia tak boleh nak follow sebab dia tak faham langsung apa yang tertulis pada Al-Quran. Dia tengok Al-Quran mungkin macam kita tengok tulisan Thailand pula, tuan-tuan ya. Nak cakap apa pun tak reti. Tapi apa cerita ustazah ni? Dia akan tengok Al-Quran, orang baca, dalam keadaan bila orang baca, air mata jernihnya mengalir. Dan dia menangis teresak-esak dan air mata jernih tersebut menitis ke atas mushaf Al-Quran. Sambil dia cakap dalam suara yang perlahan, wahai Allah, aku sayang sangat pada Quran, tetapi wahai Allah, aku tak boleh baca Al-Quran. Wahai Allah, boleh tak tolong berikan aku sampai aku boleh baca apa yang ada dalam Quran. Tuan-tuan tahu, orang baca satu muka surat habis, kemudian muka surat lain. Tuan-tuan, pada setiap muka surat
ada air mata dia. Pada setiap muka surat satu Quran tu tuan-tuan, di sana ada air mata. Saya dengar kisah ini, saya menangis. Kenapa saya menangis? Quran rumah saya tak pernah jatuh air mata saya. Quran, orang tak pandai baca Quran sebab terlampau sayang pada Al-Quran, terlampau nak. Tetapi masakan umur dah begitu bahawa dia memeluk agama Islam, yang menyebabkan pada ketika itu dia menangis dan dia terus menangis. Cuba bayang, Quran yang kena air mata tuan-tuan, dan orang faham tentang dia dan diminta doa pada Allah. Saya takut semua yang saya kasih sekalian, sebab dibuat benda pertama tentang Quran. Saya takut kita tak ada benda pertama walaupun kita fasih baca Al-Quran. Walaupun mungkin kita boleh tafsir Al-Quran, walaupun mungkin kita boleh syarah Al-Quran, tapi satu benda yang tak ada dalam hati Al-Quran tak masuk kat dalam. Sebab nak masuk kat dalam kena sayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala campakkan sayang. Terima kasih semua kerana berada sampai ke penghujung. Ampun maaf sebarang akhlak tingkah laku saya, tanya-tanya yang pasti tak selesa di hati tuan-tuan, maka saya memohon kemaafan. Boleh ke tuan-tuan maafkan saya? Alhamdulillah 2/3 je memaafkan. 1/3 nanti mungkin dia tahajud, dia pun tak apalah, benda boleh settle. Maaflah Zuramli. Alhamdulillah. Jadi saya undur diri tuan-tuan. Semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Sebab saya ingat Hamid ini setiap kali Ramadan kau jumpa kan? Itu pun 5-6 tahun sekali kan? Masya Allah. Jadi tak tahulah, ada umur yang panjang, kita jumpalah pada Ramadan akan datang kan. Jadi berkat Ramadan bolehlah saya dapat menumpang bersama, bertemu dengan insan-insan mulia kat sini. Baik, cepatlah bagi salam. Okeylah, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.